Baik, saudara. Cuma hari ini saya nak beri sedikit tentang analisa awal. Sebab semalam saya pun berada di Melaka, melihat, sebab semua orang ni orang bercakap hari ini tentang pilihan raya negeri Melaka. Jadi ini analisa awal saya mengikut kefahaman saya agar saudara hadam dapat mengetahui keadaannya. Sebab saat ini ramai para penggelitik, penganalisa politik menyatakan bahawa pilihan raya negeri Melaka ini adalah sebagai petunjuk awal, sama ada mantap atau sebaliknya UMNO dalam menghadapi musim pilihan raya akan datang. Itu anggapan mereka, ya. Kerana melalui beberapa pilihan raya kecil sebelum ini, UMNO memang nampak hebat, ya, dan memperoleh kemenangan. Malahan ada pula pihak mengatakan bahawa kemenangan itu kerana adanya muafakat nasional bersama-sama dengan PAS. Jadi saya rasa ini juga mungkin ada sumbangan, bukan tak ada sumbangan, tak boleh kita nafikan. Namun begitu, setelah usai penamaan calon semalam, ya, itu 8 November, terdengar desas-desus. Yang saya dengar adalah dapat curipan dan sebagainya, bahawa mungkin ombak laut Selat Melaka bakal melanda, kerana di bawah pimpinan mantan Sekerja UMNO Malaysia, Datuk Seri Rauf. Katanya, saya tidak berkeyakinan begitu, tapi apa yang ada curipan, saya memberi pencerahan apa yang ada dalam web dan sebagainya. Kerana banyak persepsi yang dilontarkan untuk setiap rakyat Melaka khususnya dan rakyat Malaysia, ya. Jadi kadang ini macam-macam persepsi mereka mewujudkan. Lihatlah macam mana Datuk Seri Najib pergi ke gerai di tepi pantai pun jadi isu, saudara. Sedangkan tuan punya kedai sebut dia tidak pun berhasrat menutup kedainya, tapi ini jadikan isu. Jadi kerana pertandingan antara Datuk Idris Rauf menghadapi MAS MRT juga jadikan isu. Sedangkan semua kita tahu kenapa Idris Rauf begitu bersemangat untuk menentang MAS MRT, kerana dia melompat daripada UMNO, dia masuk PBM. Ini orang lupa. Kadang-kadang orang menunjukkan persepsi yang bukan-bukan untuk memburukkan. Sebab itu saya katakan seolah mereka mewujudkan angin gelora, angin laut Selat Melaka. Dan banyaklah macam-macam persoalan yang dilontarkan oleh mereka. Tapi bagi saya persepsi adalah persepsi. Jadi kita tidak boleh terpengaruh dengan apa yang dilontarkan. Saya berhasrat mungkin hari Sabtu nanti, kalau ada kesempatan, saya nak turun sekali lagi ke Melaka, nak tengok apa yang berlaku sebenarnya selepas penamaan calon daripada hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, 5 hari. Kena baru dapat kita tahu. Sebab saya tengok gambarnya ada pula kejadian waktu Datuk Rauf nak bagi press conference ataupun sidang media terhalang, kononnya SOP dan sebagainya. Ini membuatkan saya merasakan ada sesuatu yang cuba mengganggu gugat tentang UMNO di Melaka. Jadi kemudian saudara, kita lihat bahawa Bersatu, PAS dan Gerakan berada di bawah jajaran Perikatan Nasional. Mereka sekarang ini sedang berusaha untuk melebarkan pengaruhnya seperti biasa dengan janji 1000 mimpi. Sekali lagi mereka mengutarakan pelbagai retorika walaupun rakyat dapat melihat apa yang telah mereka lakukan sebelum ini. Jadi bagaimanapun itu dilontarkan lagi dengan janji-janji pimpinan bersih, tak ada korupsi, tak ada itu, tak ada ini. Biasalah janji pilihan raya. Namun di sebalik begitu, di sebalik gegaran dalam berhubung keputusan meletakkan semula 2 calon kontroversi, iaitu Datuk Idris Harun dan Nur Azman, ternyata Pakatan Harapan dilihat semakin bertenaga membuka pencak silatnya. Sama ada pensilat pulut ataupun silat sending maupun seni mempertahankan diri yang lain. Kerana sekutu dalaman Pakatan Harapan, itu DAP, Amanah dan Parti Keadilan, mereka punya kelebihan. Kerana ada rakan mereka mempunyai silat Tai Chi dan Kung Fu, Liga Eng, dan juga Gusti Gajah dari Saudara Mat Sabu. Ini keadaan gambaran, ya saudara. Jadi umum sedia maklum, kejatuhan Kerajaan Melaka di bawah Pakatan Harapan berpunca daripada penarikan sokongan beberapa adun sehingga kuasa pentadbiran Melaka kembali pada UMNO. Bagaimanapun, bila 4 orang adun, iaitu termasuk 3 orang exco, menarik sokongan pada Ketua Menteri yang dipilih oleh UMNO,
tiba-tiba runtuh lagi kerajaan itu. Jadi pasti mewujudkan pelbagai persepsi dan persoalan dan menimbulkan pelbagai tanda tanya. Kemudian daripada 6, kita kena lihat secara bahawa kita tak boleh hanya melihat dari segi kedudukan kerusi Dewan Undangan Negeri saja, kena lihat juga tentang kedudukan kerusi parlimen, kerana mereka ahli parlimen juga membawa advantage ataupun kelebihan kepada calon-calon yang ditandingi. Daripada 6 kerusi parlimen, kedudukannya saya melihat UMNO taklah begitu mantap, kerana cuma ada satu saja ahli parlimennya, iaitu Dijasin, Datuk Ahmad Hamzah. Sementara Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional, mereka ada kelebihan dari segi ahli parlimen. Jangan lupa ya saudara, sebab itu malahan macam daripada MCA itu adalah Timbalan Menteri, tapi dia belum bukan ahli parlimen, belum dilantik sebagai senator saja. Perikatan Nasional mempunyai parlimen kursi Majlis Tanah selepas ia dikhianati oleh Ketua Puteri yang melompat. Kemudian dia juga ada kerusi Alor Gajah. Sedangkan itu bagi Pakatan Harapan, dia ada kursi di Parlimen Hang Tuah Jaya. Hang Tuah Jaya ini Datuk Samsul Iskandar di Kota Melaka, iaitu daripada DAP, dan juga Tangga Batu katanya. Sebenarnya ahli Parlimen Alor Gajah sudah pun, kabarnya lah, malahan ahli Parlimen Alor Gajah sudah pun merencanakan untuk bertukar haluan. Jadi sama-sama kita tengok. Tapi bagaimanapun, ahli parlimen ini ada advantage-nya bila dia turun berkempen, sebab dia masih lagi yang berhormat, mempunyai pengikutnya. Ini keadaannya kita harus melihat dengan jelas supaya para penggiat ataupun ahli-ahli parti lebih berwaspada. Jangan kita rasa kita boleh menang, tapi mereka ada advantage. Mereka ada mempunyai sokongan daripada ahli parlimen mereka, dan ahli parlimen itu juga tentulah ada pengaruhnya di kawasan tersebut. Begitu juga saudara, terdapat juga kali ini ramainya calon bebas. Itu ramai 22 orang, dan akhirnya membentuk gagasan calon bebas. Juga tentulah ada sesuatu tersembunyi yang kita harus melihat secara jelas dan nyata kenapa perkara ini boleh berlaku. Sedangkan sebelum ini, kalau siapa bertanding bebas, orang ketawa saja, bakal hilang deposit dan sebagainya. Tapi kali ini saya melihat bahawa gagasan ahli bebas ini juga boleh membentuk satu force, satu tindakan yang boleh mempengaruhi. Ini sebab saya kata ini adalah analisa awal yang saya lihat, yang perlu kita lihat. Dan yang paling penting sekarang ni, adanya 5 orang ahli calon daripada parti Putra. Saya kena ingat, parti Putra ini bukan parti yang boleh diperlengkehkan begitu saja, kerana asasnya adalah daripada daripada Perkasa, iaitu NGO, iaitu sebuah badan pertubuhan yang memperjuangkan tentang isu-isu yang berhubung kait soal agama, bangsa Melayu khususnya. Jadi Perkasa juga ada pengaruhnya, dan ini perlu dilihat sebab saya katakan bahawa sebagai analisa awal. Sebagai analisa awal, kita harus melihat bahawa inilah challenges ataupun cabaran yang perlu dihadapi oleh pemimpin ataupun pekerja-pekerja ataupun para pengempen UMNO. Bahawa ini merupakan cabaran yang dihadapi daripada Putra, daripada 22 calon bebas, sebelah ahli parlimen, di mana UMNO tidak mempunyai ahli parlimen yang ramai, cuma ada satu saja, iaitu Dijasin, saudara. Dan sebagai analisa awal ini, saya menjangkakan sebenar-benarnya, saya melihat sebenar-benarnya pertarungan sengit yang bakal berlaku di Melaka melalui pilihan raya negeri boleh saya umpamakan seperti pertarungan antara Hang Jebat dengan Hang Tuah. Mereka cuma berebutkan keris Tameng Sari, kerana yang akhirnya keris Tameng Sari itulah yang akan memberi keputusannya. Siapa yang dapat memiliki keris Tameng Sari, maka orang itu bolehlah menewaskan musuhnya. Ini keadaannya. Dalam keadaan sekarang ini, saya melihat apakah keris Bantar Tameng Sari bakal dimiliki oleh Datuk Samsul Iskandar yang mewakili parti Pakatan Harapan, ataupun dimiliki oleh Datuk Sulaiman Ali yang diwawarkan sebagai calon Ketua Menteri. Tapi nak katakan keris Tameng Sari ini dapat pada Mas MRT itu, saya rasa susah lah, saudara. Sebab tak pernah orang kata kita dengar. Cuma Tun Fatimah di Melaka ialah dulu yang kita ingat dulu, Tun Fatimah. Kali ini sebagai melampias sejarah silam kita. Tetapi saya melihat
pertembungannya masih lagi pertembungan antara Pakatan Harapan yang didokongi oleh DAP, oleh Amanah dan Parti Keadilan. Sementara UMNO dan Barisan Nasional yang bergerak secara sendirian menghadapi tentangan. Untuk parti PBM saya tak nampak ada kekuatan yang hebat. Walaupun banyaklah poster-poster, tapi poster itu sudah pun tak sepatutnya dilakukan. Itu poster gambar Tan Sri Muhyiddin yang banyak bertebaran. Untuk calon-calon bebas, mereka membentuk ketumbukan, tak tahulah apakah akan ada calon mereka yang menang. Begitu juga dengan putera. Cuma saya kata jangan ambil mudah. Sebab kerusi di Melaka ni, Dewan Negeri Melaka sedikit, iaitu 28 kerusi saja. Setiap parti memerlukan untuk mendapat paling minima majoriti mudah adalah 15 kursi Dewan Undangan Negeri. Sebab itu saya katakan tadi, macam Pakatan Harapan, dia ada tai chi-nya, ada kungfu-nya. Mereka dilihat selesa pada kedudukan 6 kursi, ada modal. Walaupun ada orang kata 7, ada kata 8, ada kata boleh ke 9, tapi mereka ada modal pada 6 kursi yang dilihat. Mereka punya tai chi-nya. Begitu juga Amanah, Datuk Saudara Mat Sabu dengan dia punya gegak gempita Gusti Gajahnya, saudara, melalui Adli. Dan UMNO sepatutnya harus berada dalam kedudukan sebagai underdog. Parti-parti lain saya tak nampak, tapi boleh membuatkan wujudnya suasana kemungkinan. Tak kena gaya, hang sekali lagi, ataupun tergantung sekali Dewan Undangan Negeri Melaka kerana tak ada parti yang memperolehi majoriti mudah. Bagaimanapun saya akan beri analisanya selepas hari Sabtu nanti apabila saya turun sekali lagi ke Melaka. Saya minta maaf saudara kalau analisa saya ini dilihat sebagai tidak memihak kepada anda, tapi apa yang saya rasakan, kedudukan di Melaka kemungkinan kalau masih lagi tak bergerak kedudukannya, kemungkinan sukar untuk menubuhkan kerajaan untuk mendapatkan simple majority kerana adanya tentangan daripada 15 ketumbukan daripada calon-calon bebas dan juga 5 daripada parti perkasa. Daripada parti Indian Muslim tu saya rasa tak adalah cabaran sangat. Parti PBM pun saya tidak nampak dia merupakan cabaran kerana calon-calon yang diturunkan tidak begitu menyerlah dan orang tahu, rakyat Melaka tahu, Saudara Ismail Hatian, itu je modalnya. Saya tak tahu nak kata apa, saudara bergaduh. Jangan bergaduh, saudara.